Perbadanan Nasional Berhad (PNS) berperanan menerajui industri franchise negara demi melahirkan lebih ramai usahawan dalam bidang franchise. Memasarkan produk tempatan dan mengembangkannya ke luar negara salah satu objektif PNS. Kita ikuti butirannya. Apakah kebesaran sistem franchise itu sendiri? Okey, di Malaysia sekarang ni ada berbagai-bagai franchise yang ada di Malaysia sekarang ni. Dan ada franchise yang telah bermula berpuluh-puluh tahun dan ada yang baru mula. Dari segi berkesanan franchise ni bergantung pada jenis penjagaan franchise tu. Ada di antara mereka dah kukuh, ada di antara mereka yang patut dikukuhkan lagi. Kalau kita lihat dari segi keberkesanan sistem franchise, kita lihat yang mana telah pun maju dan telah mempunyai daya saing untuk keluar negara. Saya kira mungkin satu elemen nak lihat keberkesanan adalah sama ada mereka telah pun keluar negara. Bukan saja dia berjaya untuk mendapatkan franchisee yang kukuh di Malaysia, tetapi mereka juga dapat franchisee yang kukuh di luar negara. Dan pada masa kini ada lebih daripada 50 syarikat yang telah pun berjaya untuk keluar negara. Dan alhamdulillah mereka telah pun berkembang di luar negara dan kita mengharapkan lagi ramai lagi usahawan-usahawan franchise yang ada sekarang ni akan memperkukuhkan lagi bisnes model mereka untuk mengakibatkan mereka ni lebih kuat untuk bertanding di luar negara. Okay, bagaimana dengan perkembangan industri franchise sekarang ni? Dari segi perkembangan Israel memang positif. Memang ada peningkatan dari segi penjagaan franchise di Malaysia. Dan saya kira PNS bukan saja lihat dari segi franchise yang ada, tapi kami juga lihat dari segi penjagaan-penjagaan yang baru, yang kecil, yang mana kami dapat bantu untuk jadikan franchise. Dan dalam program kami yang kita panggil BIT, Business and Transformation, kita memilih syarikat-syarikat kecil untuk dibimbing dan dibantu untuk mereka jadi penjagaan franchise. Dan ianya mengambil masa yang begitu lama, bukan sehari dua. Dan program kami dengan mereka adalah merangkumi lebih kurang 3 tahun sebelum mereka berjaya menjadi franchisor. Dan kami bantu di mana kami mampu bantu dari segi kewangan, dari segi ilmu melalui Akademi Franchise, Akademi PNS. Dari segi peratusan kejayaan sistem franchise ini berbanding dengan sistem lain? Kalau kita lihat dari segi prinsipnya, kalau kita lihat franchise bukan saja di Malaysia, mungkin dari segi worldwide dianggarkan kalau kita mula meniaga hari ini satu perniagaan apa-apa perniagaan pun, keberangkalan besar dalam masa 5 tahun 80% akan gagal dan hanya 20% yang akan masih meniaga. Tapi dianggarkan kalau kita meniaga dalam sistem franchise dalam 5 tahun, keberangkalan besar hanya 20% yang akan gagal dan 80% yang akan berjaya. Itulah beza di antara sistem franchise dan sistem biasa atau perniagaan biasa. Kerana melalui sistem franchise, ada mereka yang akan bantu kita untuk melihat perniagaan kita supaya berjaya. Dan perniagaan-perniagaan yang kita pilih untuk menjadi franchisee, mereka ni telah pun meniaga. Bukanlah mereka baru meniaga, mereka telah pun meniaga dan mereka telah pun berjaya. Dan oleh kerana kejayaan mereka itulah mereka memfranchisekan perniagaan itu, di mana mereka nak cuba memberi peluang bagi mereka yang berniaga untuk mengait keuntungan sebagaimana mereka dapat. Dan bagi mereka yang nak berniaga ni, kena teliti, kena mengkaji perniagaan apa yang kita nak masuk, kena tengok siapa di belakang perniagaan itu supaya memastikan bahawa struktur franchise dia memang kukuh. Barulah kita niaga dalam perniagaan itu. Jangan kita tengok saja dan masuk. Selalunya orang datang jumpa saya, soalan pertama datang jumpa saya, dia tanya, nak berniaga apa? Kalau soalan begitu ditanya kepada saya salah. Sebagai seorang yang nak berniaga, kita patut tahu apa yang kita nak berniaga. Kerana ianya berdasarkan minat kita sendiri, bukan berdasarkan apa yang orang nak buat kita ikut saja. Tak. Kita kena memahami apa yang sesuai untuk kita. Dan barulah kita masuk dalam perniagaan yang sesuai dengan kita.
pada masa kini saya kira kebanyakan orang dalam sistem franchise adalah dalam F&B, permakanan, kedai dan sebagainya. Dan tak salah saya lebih kurang 34% adalah dalam perniagaan F&B. Soalan seterusnya, apakah masalah kelangsungan yang sering dihadapi dalam kalangan usahawan franchise yang menceburi bidang ini? Saya rasa dalam apa-apa yang kita buat tu, perniagaan adalah bukan satu perkara yang kita laksanakan dalam jangka pendek, jangka panjang. So kita kena pasti apakah perniagaan yang boleh melalui proses jangka panjang itu. Janganlah kita pilih perniagaan yang mana hanya sementara waktu. Kerana selalunya sistem franchise adalah di antara 5 ke 10 tahun duration dia. So pilihlah perniagaan yang akan mengharungi waktu-waktu itu. Dan selalunya bila orang berniaga ni, kita lihat sama ada kita ni memang semangat kita kuat. Kerana dalam satu perniagaan ni dia ada naik turun dia. Ada hari dia hari baik, ada hari dia hari tak baik. Dan ada berbagai-bagai perkara yang mengakibatkan sama ada ia baik dan tak baik. Kepada mereka yang tak ceburi dalam bidang perniagaan, kalau mereka nak berniaga, saya sarankan mereka supaya kaji perniagaan yang mereka nak kecimpung dulu. Lihat latar belakang perniagaan-perniagaan yang mereka nak berkecimpung. Pilihlah yang terbaik, yang bersesuaian dengan jiwa mereka sendiri. Dan sekiranya mereka perlukan bantuan daripada kami, datang jumpa kami. Sama ada bantuan itu dari segi ilmu, boleh datang cari PNS Academy untuk dapatkan ilmu. Dan timbalah ilmu itu dulu sebelum kita nak masuk dalam perniagaan. Kalau harapan saya kepada mereka nak masuk dalam bidang franchise, tentukan bahawa mereka faham apa tu franchise sebelum mereka masuk. Kerana franchise ni adalah macam satu perkahwinan. Di mana bila kita masuk tu, kita ada 5 tahun yang kita terpaksa ikuti franchisor dan sebagainya. Kita tak boleh nak suka-suka berhenti dan sebagainya. Kita nak ikut aturan-aturan yang diarahkan. Dan setelah kita dah tentukan perniagaan mana yang bersesuaian untuk kita, pilih pula tempat-tempat yang bersesuaian untuk berniaga. Bersesuaian untuk kita untuk berniaga supaya kita tahu bahawa ianya kemungkinan besar akan mendatangkan keuntungan untuk kita. Okay, baiklah, terima kasih Datuk dengan kupasan itu tadi. Okay, saudara, sekian sahaja untuk segmen di isu untuk kali ini.